Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dataran kemerdekaan Salam, cuaca yang mendung, tapi pekerja-pekerja Bangla masih terus membersihkan kawasan. Semalam kami berada di Melaka, di Tun Fatimah Riverside Hotel, sebab memenuhi jemputan Yayasan Basmi Kemiskinan, berkongsi pasal coaching. Terima kasihlah kepada semua yang menjemput. Terima kasih T-shirt juga. Saya ingin berkongsi apa yang saya kongsi semalam dalam sesi perkongsian media sosial ini. Tapi yang 2 jam tu saya jadikan 10 minit je lah. Takkan 2 jam dalam Facebook ni kan. Saya nak cakap pasal coaching. Apa itu coaching? Istilahnya coaching bimbingan. Membimbing apa yang orang ingin lakukan, capai, dan membimbing bagaimana orang nak menyelesaikan masalah dia. Jadi membimbing ini istilahnya adalah bagaimana kita cuba mengajak dia berfikir, bertindak, melakukan berdasarkan apa yang dia mahu dan suka. Jadi saya nak gunakan pendekatan neuro-linguistic programming. Pertamanya, coaching ini mestilah berdasarkan kepada sistem representasi. Bila kita memberi bimbingan kepada seseorang, kita kena pastikan dia juga mempunyai diri yang tersendiri. Dia ada cara melihat, cara mendengar, merasakan yang sudah pasti tidak sama dengan kita. Maka yang penting, bagaimana kita membimbing dia, melihat, mendengar, merasakan seperti dia. Barulah kita boleh memudah cara bagaimana dia berfikir. Apa yang pentingnya adalah kita mesti melihat ketajaman deria dia. Apa yang dia suka melihat ataupun bagaimanakah dia suka melihat, sama ada suka mendengar juga. Itu penting. Kalau seorang yang suka melihat, kita bercakap pasal benda lah, cakap visual. Tak payahlah cakap pasal audio ni. Contohlah. Kalau orang suka kinestetik, perasaan, kita gunakan pendekatan yang sama. Tapi yang lebih penting lagi, kita mesti berjaya menggunakan predikat yang betul. Bagaimana kita menjungkil perasaannya tentang sesuatu. Misalnya kalau dia kata satu ketika dia ingat mak dia, kita jungkil bagaimana kau ingat mak kau. Ketika mana, apa yang menyebabkan kita ingat mak, apa suasananya, bagaimana mak ketika dia marah. Contoh segala-galanya lah yang boleh menyentuh perasaan, sebab dia mesti dalam keadaan beremosi terutama. Kedua, kita mesti melihat wayang minda dia, cara dia berfikir, persepsi dia, bukan kita. Sebab walaupun wayang minda kita ataupun dia tetap yang terbaik, kita mesti mengiktiraf ketika itu kita menggunakan wayang minda dia. Maka bagaimana kita mengangkat wayang minda dia, pemikiran dia, dia mampu dan mempunyai potensi untuk melakukan. Dia boleh mengubah sikapnya dan bertindak sebab dia melihat adalah seperti dia. Dia tak melihat seperti kita. Jangan sekali-kali kita mencipta selain daripada persepsi, pemikiran. Dia boleh melakukan, dia mahu, apa juga yang dia mahu dan suka. Sentiasa mencipta kesedaran diri, dia boleh. Ketiga, kita kena beritahu dia dan kita kena iktiraf bahawa perangai boleh berubah. Kita kena tahu dia juga boleh berubah. Kalau dia memberi masalah tentang sikapnya, kita kena kunci dulu, kau boleh berubah. Sebab manusia boleh berubah. Bagaimana cara berubah? Ubah cara berfikir. Bagaimana ubah cara berfikir? Ubah emosi dan state kita. Gunakan perkataan-perkataan yang boleh menyokong kita sentiasa berubah. Kita model orang. Sebab katakan kat dia, the most flexible person always win. Orang yang sentiasa boleh berubah, yang hanya boleh berjaya. Keempat, kita kena beritahu dia segala-galanya pasal apa yang dia mahu. Hidup di dunia ini adalah niat kita. Jangan bila bagi coaching anak, niat kita, apa kita mahu. Alamat
dia langgar lori lah, itu istilahnya kan, koyak lah. Jadi yang penting apa dia mahu, apa yang dia suka, apa yang dia percaya. Sebab kekuatan, kesungguhan, apa yang dilakukan mesti datang dari niat dia. Bolehlah niat kita, kalau kita berjaya ajak dia berfikir macam kita lah. Selagi dia berfikir macam dia, takkan dia buat apa yang kita nak dah. Tapi tidaklah bermakna kita tak boleh buat macam orang nak. Boleh, bos suruh buat lah. Dia suka, kita mencipta lah alasan untuk suka. Senang je. Kelima, semuanya pasal dia. Pasal orang yang kita bimbing. Bukan pasal kita. Pasal kepercayaan dia, pengalaman dia. Pasal pengalaman minda dia. Kita hanya perlu membina upaya. Kita hanya perlu empower dia, supaya dia boleh melakukan apa saja yang dia mahu. Sebab dia ada segala sumber yang ada untuk melakukan apa saja yang dia mahu. Keenam, bimbingan ini, coaching ini memerlukan repo, mesra. Tidak ada orang boleh membimbing seseorang dalam keadaan marah-marah. Paksa bolehlah marah-marah ni. Kalau membimbing anak-anak, jangan sekali-kali dalam keadaan marah. Dia tak boleh terima, mesti dalam keadaan mesra. Sebab mesra tu menjamin komunikasi yang berkesan. Kita sampaikan seperti akhirnya yang dia faham. Kita sampaikan lain, dia faham lain. Tu payahlah tu. Tu dia dalam keadaan tidak mesra lah tu. Jadi yang penting komunikasi ni maklum balasnya. Kita mahu dia berfikir, dia pun berfikir. Kita mahu dia tanya soalan, dia pun jawab ikhlas. Bukan semata-mata nak menjaga hati kita. Jadi yang pentingnya kita mencipta, sentiasa berusaha berfikir macam dia, memahami dia, mencipta ketajaman fikiran macam dia, menggunakan perkataan-perkataan yang biasa digunakan, concern yang sama, matching, samakan dengan dia. Kalau dia tone rendah, kita tone rendah. Kalau tone menjerit-jerit, kita tone menjerit-jerit lah. Dia always mirror. Dan yang penting sekali, kita percaya dia. Bila kita percaya dia, barulah dia percaya kita. Sebab people who understand you can create you. Orang yang faham kita, orang yang boleh faham kita, percaya kita, hanya boleh menyebabkan kita berubah. Kalau orang tak percaya kita tak akan berubah. Sebabnya kita, bila orang percaya kita percaya dia. Bila kita percaya dia, kita akan akur dengan apa cadangannya, cadangan-cadangan syur-syur yang diberikan. Jadi bagaimana coaching itu sentiasa berkesan? Tak ada cara lain. Tanya dia soalan-soalan yang menyebabkan dia mahu. Soalan-soalan untuk dia. Jangan tanya soalan kita nak tahu, bukan. Soalan yang membimbing dia bertindak. Jangan dia buat macam kita dengan bos kita kan. Bos tanya, kita menciptalah soalan-soalan yang dia suka. Jangan. Bukan, kita ciptalah jawapan-jawapan yang dia suka. Bila cikgu tanya, kita jawablah soalan-soalan cikgu tak marah, bukan. Coaching berteraskan soalan yang menyebabkan dia menjawab untuk dia. Untuk dia bertindak, untuk dia pasak dalam mindanya. Kedua, yang paling penting coaching, tidak ada arahan, tidak ada paksaan, apatah lagi paksaan. Tidak ada bantahan. Dia suka, kita cadang ingat suruh dia jadi penyanyi. Rupanya dia nak jadi pendakwah. Janganlah terkejut kan. Kita kena raihkan pandangan dia. Kita nak dia jadi doktor. Rupanya dia nak jadi baskers. Raihkan. Jangan sesekali kita membantah apa yang dia suka. Kalaupun kita merasakan, kita rasa tidak betul, ia tetap andaian kita. Yang mutlak kehendak Tuhan. Tuhan akan tahu. Tuhan akan realisasikan, menjadikan sama ada ia betul atau tidak. Dia nak jadi doktor kan, jangan ketawa pula kan. Kita kena sokonglah apa yang dia mahu. Jadi sebab manusia ni yang pentingnya adalah bagaimana kita tidak ada sesuatu yang kita memalukan dia, menyebabkan dia tidak yakin diri. Kita hanya fikir apa yang terbaik untuk dia, sokong apa yang terbaik untuk dia. Kita mestilah memastikan dia lakukan apa yang dia suka. Kan? Jadi saudara-saudara sekalian, semoga bermakna lah kepada Tuhan.
Sebelum itu terima kasihlah kepada semua rakan-rakan media sosial meraihkan kami berdua. Mudah-mudahan dimakbulkan. Ya, Ling? Amin. Sekian saja. Assalamualaikum.